Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hasanah Hussain. Pada hari ini akan bincangkan tentang topik berkaitan peranan hadis sebagai sumber hukum mula dipertikaikan, fakta atau tak. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu video ini. Ada orang bagi tahu saya dia percaya Quran tapi tak percaya hadis. Itulah sebahagian daripada jenis-jenis kafir. Percaya Quran tak percaya hadis, kafir. Nampak? Kerana apa? Kerana bila tak percaya hadis bermakna dia tak percaya Quran. Quran suruh percaya hadis. Perkataan hadis adalah berasal daripada kata dasar hadasa yang membawa masa kepada baru. Dari segi syarah, hadis didefinisikan sebagai perbuatan, percakapan, pengakuan dan sifat Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam selepas Al-Quran. Perkara ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "An Malik anna Rasulullah SAW qala, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat Nabi." Maksudnya dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selagi berpegang teguh kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Nabi pada manusia, kalau kamu nak dapat keredaan Allah, mu kena ikut Nabi. Bang, nampak? Yuhibbukumullah, garanti baru Allah redha dengan kamu. Kedudukan hadis sebagai sumber rujukan kedua selepas Al-Quran dapat lihat sebagai penjelasan kepada ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sebagai contoh, pensyariatan menutup aurat kepada wanita dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sadaqallahul azim. Maksud firman tersebut adalah, dan hendaklah mereka menutup kain tudungnya hingga ke dada. Penjelasan daripada ayat itu kurang jelas menunjukkan pada anggota manakah wanita perlu menutup aurat mereka. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW pada satu waktu Nabi Muhammad SAW menegur cara pemakaian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Baginda bersabda, "Ya Asma, innal mar'a idza balaghatil mahid lam yaslah an yura minha illa hadha wa hadha." Maksud daripada hadis tersebut, wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh, maka tidak boleh nampak daripada anggota badannya kecuali ini dan ini. Baginda mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangan. Akan tetapi peranan hadis sebagai sumber hukum mula dipertikaikan oleh setengah individu atau pihak, di mana mereka cuba untuk menghapuskan ajaran agama Islam dan umat Islam sering dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyelewengkan ajaran dan pegangan umat Islam itu sendiri. Pelbagai tindakan yang telah diambil oleh mereka, sebagai contoh, cubaan untuk menyelewengkan dan memasukkan kitab Al-Quran bagi menentang Islam, tetapi tindakan ini tidak berjaya. Hal ini kerana untuk menyelewengkan Al-Quran adalah sesuatu mereka lakukan kerana Al-Quran adalah bersifat terpelihara kesuciannya daripada sebarang penyelewengan. Perkara ini telah difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksud daripada firman tersebut, sadaqallahu azim. Maksud daripada firman tersebut, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Golongan anti hadis merupakan salah satu ajaran sesat yang mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Golongan anti hadis ini ada beberapa kelompok. Pertamanya, yang betul-betul menolak hadis Nabi SAW. Mereka ini adalah golongan anti hadis yang menolak hadis yang sangat ekstrim, dan mereka adalah golongan yang tersasar dari fahaman Islam yang sebenar. Yang kedua, golongan anti hadis yang licin. Mereka ini menamakan diri mereka kononnya sebagai ahlul hadis, tetapi pada hakikatnya mereka bukan ahlul hadis yang sebenar. Mereka adalah golongan mujassimah, musyabbihah, takfiri, iaitu golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk menggunakan hadis-hadis yang palsu dan dhaif dan menolak hadis-hadis yang sahih. Golongan ini menjisimkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala jisim menggunakan hadis-hadis
yang palsu. Bahkan golongan ini mengkafirkan orang lain menggunakan hadis-hadis yang palsu. Inilah golongan anti hadis yang kedua yang sangat licik. Hati-hati dengan golongan ini kerana mereka ingin menyesatkan kita. Terdapat beberapa tanggapan mereka mengenai hadis dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mereka mempercayai hadis tetapi bukanlah untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam persyariatan Islam. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW hanyalah insan biasa dan hadis hanyalah sebagai bukti kewujudan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Oleh itu, menurut mereka, mempercayai dan menggunakan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam adalah perkara yang tidak relevan dan tidak tepat. Lebih mengelirukan apabila mereka mengatakan bahawa hadis hanyalah ciptaan manusia semata-mata dan ianya adalah palsu. Menurut mereka, tiada istilah sunnah daripada perlakuan Nabi Muhammad SAW dan hadis adalah suatu perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran menurut mereka adalah sebuah kitab yang lengkap dan sempurna dan menyebabkan mereka tidak memerlukan hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran. Akan tetapi tanggapan mereka ini berbeza dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahukum anhu fatahu. Sadaqallahul azim. Maksud daripada firman Allah itu tadi, dan apa jua yang diberikan oleh Rasul SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya untuk kamu, maka patuhi larangannya. Dari sudut akidah, mereka menafikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah, di mana mereka menyatakan bahawa baginda hanyalah sebagai seorang pengikut Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ibrahim AS adalah pesuruh Allah yang sebenar-benarnya. Oleh itu, mereka mendakwa bahawa solat, puasa, zakat, ibadah-ibadah perlu mengikut Nabi Ibrahim AS yang bukanlah Nabi Muhammad SAW. Golongan ini turut menyelewengkan fahaman Al-Quran yang berkaitan dengan politik, mengenai pimpinan ulama, yang mana menurut mereka bahawa ulama kini dan terdahulu telah menyelewengkan ajaran Allah SWT dengan bertopengkan amalan Rasul untuk mereka-rekakan sebuah hukum. Hal ini kerana menurut mereka, ulama sendiri yang telah menciptakan suatu hukum itu halal, haram, sesat, berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan dalam Islam. Sedangkan semua perkara tersebut tidak sama sekali dinyatakan dalam Al-Quran, dan menurut mereka bahawa ulama telah menyekutukan Allah SWT. Akibat daripada mempertikaikan hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, mereka telah mentafsirkan beberapa ayat Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran mereka. Sebagai contoh, SIS iaitu Sistem Islam yang merupakan salah satu organisasi yang mempertikaikan, yang berfahaman liberalisme, Islam liberal, di mana mereka mentafsirkan semula ayat Al-Quran pada surah An-Nur ayat 31 mengikut kefahaman mereka. Pada ayat tersebut, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sadaqallahul azim. Pada kalimah khamar pada ayat tersebut yang bawa masuk kepada tudung, dan bukan, menurut mereka bukanlah satu perintah wajib untuk wanita perlu menutup kepalanya. Akan tetapi menurut mereka ianya hanyalah segala perintah, di mana untuk wanita menutupi belahan dadanya. Pandangan mereka bahawa istilah tudung itu hanyalah sesuatu fashion yang telah dipakai oleh wanita Arab zaman jahiliah, kerana ia merupakan satu pakaian adat setempat dan Al-Quran telah diturunkan pada zaman tersebut. Perkara ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi yang menegur pemakaian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menyatakan bahawa aurat wanita itu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Oleh itu, telah jelas dilihat bahawa peranan hadis sebagai sumber hukum telah mula dipertikaikan oleh setengah individu dan golongan yang tidak bertanggungjawab, dan perkara ini merupakan fakta dan bukannya autak. Kemudian kata Nabi, wahai
manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepadaku dan kepadamu. Nabi harus faham betul-betul. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Nabi dah pesan, peganglah elok-elok. Tuan-tuan, saya cerita dekat luar sana, ada satu golongan, dia pegang Quran saja. Dan budak-budak universiti ramai yang ikut. Dan memang ada golongan-golongan tertentu ni, dan kalau dia berhujah dengan kita, kita tak menang hujah dengan dia. Sebab dia ni kalau ilmu kita tak banyak lah kan, kita berlawan cakap dengan dia, sebab dia hafal Quran pun ada, tapi hadis dia tak nak ambil. Quran ni tu sebab golongan ni ada yang tak bertudung pun ada. Dia kata mana ada dalam Quran kat kena pakai tudung. Dia suruh labuhkan pakaian aja, tak ada cakap pun pakai tudung. Dia pun sebut ayat ni, tu buat ayat dia pun susah cakap dengan kau ni, kan? Dia jadi macam tu. Hati-hati.